Halo, apa khabar semua? Saya Lee Kuek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Okey, rasanya majoriti pelajar telah tengok ulang kaji bab 6 melalui penggunaan peta minda kan? Dan mungkin ada pelajar rasa masih tak berapa faham lagi. Sebab bab 6 ni kan mempunyai kilok yang agak banyak kan? Dengan demikian, Miss Pru berusahalah untuk sediakan video ini. Dan video ini sebenarnya dia adalah berkenaan dengan ulang kaji kilok bagi keseluruhan bab 6 struktur pasaran. Sebelum kita mula ulang kaji ini, ingat subscribe pada channel Miss. Okay? Thank you. Okey, sekarang marilah kita fokus tentang bab 6 struktur pasaran. Okey, bagi bab 6 ini, dia sebenarnya mempunyai 5 subtopik yang utama, iaitu 6.1 konsep hasil dan untung, 6.2 pengenalan struktur pasaran, 6.3 pasaran persaingan sempurna iaitu PPS, 6.4 monopoli, dan yang terakhir itu adalah 6.5 monopolistik yang juga dikenali sebagai bermonopoli. Untuk maklumat pelajar, bagi subtopik 6.1 dan 6.2 ini memang tak ada kelok yang wujud dalam subtopik ini pun. Okey, kelok-kelok yang wujud itu sebenarnya adalah dalam subtopik 6.3, 6.4 dan juga 6.5. Okey, berkenaan dengan subtopik berkaitan, sekarang Miss bercadang untuk bandingkan. Ataupun saya kata saya nak buat perbandingan melalui struktur pasaran bagi pasaran persaingan sempurna, monopoli serta monopolistik. Okey, aspek yang saya akan cuba bandingkan bagi ketiga-tiga pasaran tersebut adalah yang pertama itu berkenaan dengan pembentukan kelok permintaan prima, dan yang kedua itu adalah berkenaan dengan hasil prima, diikuti dengan keseimbangan jangka pendek, dan yang terakhir itu adalah keseimbangan jangka panjang. Jadi sekarang marilah kita tengok yang berkaitan dengan pembentukan kelok permintaan prima. Pembentukan kelok permintaan prima, okey, kita akan kaji melalui PPS, monopoli dan juga bermonopoli. Ini merupakan contoh yang Miss telah bagi dalam video instructional yang sebelum ini. Okey, sekarang kita cuba tengok berkaitan dengan PPS. Okey, kita dapati bahawa kelok permintaan prima dia adalah bersifat anjau sempurna. Okey, kenapa demikian? Sebab kita kata prima dalam PPS sebagai penerima harga. Jadi ingat, kelok permintaan dia bersifat anjau sempurna. Okey, kita sambung dengan monopoli pula. Okey, bagi monopoli, kita dapati bahawa kelok permintaan dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Hal ini demikian sebab prima monopoli memainkan peranan sebagai penentu harga. Okey, bagi bermonopoli ataupun monopolistik pun sama juga. Kelok permintaan dia juga mencerun ke bawah dari kiri ke kanan sebab prima merupakan penentu harga. Cuma bagi monopolistik ini, dia hanya mempunyai sedikit kuasa saja untuk menentukan harga. Maka kelok permintaan dia adalah bersifat anjak, di mana kelok dia adalah landai lah. Kalau banding dengan monopoli, tengok yang monopoli punya, kita dapati bahawa kelok permintaan dia adalah curang. Okey, iaitu tidak anjak. Okey, kita sambung berkaitan dengan hasil prima. Hasil prima, TR, jumlah hasil, iaitu total revenue. Kita akan cuba tengok kelok TR bagi PPS, monopoli dan juga bermonopoli. Okey, kita cuba tengok PPS dulu ya. Disebabkan kelok permintaan prima dalam PPS adalah bersifat anjau sempurna, maka kelok adalah mencurun ke atas dari kiri ke kanan dan kita dapati bahawa kelok TR dia memang semakin meningkat. Tapi ingat, yang meningkat ini merujuk bahawa dia adalah meningkat dengan kadar yang sama. Kita akan mula dengan kosong dekat sini dan kemudian 45 degree. Itulah dia, dengan kadar yang sama. Okey, bagi monopoli pula, disebabkan kelok permintaan dia mencurun ke bawah dari kiri ke kanan kan?
maka kilo TR dia adalah meningkat sehingga mencapai maksimum dan kemudian menurun. Ingat, TR dia adalah mula daripada asalan. Okey, begitu juga dengan bermonopoli iaitu monopolistik, disebabkan kilo permintaan dia adalah mencurung ke bawah dari kiri ke kanan kan? Maka kilo TR dia sebenarnya adalah sama seperti monopoli. Juga meningkat, capai maksimum dan kemudian menurun. Okey, jadi pelajar dekat sini boleh bandingkanlah TR bagi PPS, bagi monopoli dan juga bermonopoli. Okey, cuma monopoli dengan bermonopoli ini sebenarnya dia adalah sama sajalah. Yang lain itu adalah PPS. Okey? Selain daripada TR, kita juga akan kaji dari aspek AR dengan MR. So, AR ini adalah average revenue, iaitu hasil purata, dan MR ini adalah marginal revenue, iaitu hasil sud. Okey, kita cuba tengok bagi PPS dulu. Okey, PPS. Syarat PPS, P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan DD kan? Dengan reti kata lain, kilo AR ataupun MR bagi PPS adalah bersifat anjau sempurna. Sebab dia adalah sama dengan kilo permintaan. Okey, bagi monopoli pula, kilo AR dia sama dengan DD, iaitu mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Cuma MR dia sentiasa kurang daripada AR. Okey, tetapi bentuknya juga sama iaitu mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Cuma Miss nak bagi tahu bagi monopoli pastikan kilo AR dengan MR yang anda sediakan itu adalah curang. Okey, bermaksud dia adalah tidak anjau lah. Okey, kita sambung dengan bermonopoli pula. Okey, bagi kilo AR juga sama, dia sama dengan DD sahaja sebab AR sama dengan DD sama dengan P. Bagi kilo MR, dia sentiasa kurang daripada AR. Tapi bentuknya juga sama, mencurung ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, cuba Miss nak highlight sikit. Apabila anda sediakan kilo AR dengan MR bagi bermonopoli, pastikan kilo anda adalah anjak, iaitu lantai. Okey. Seterusnya kita akan sambung dengan keseimbangan jangka pendek. Okey, bagi keseimbangan jangka pendek ini, dia adalah terdiri daripada dua. Yang pertama itu adalah berkenaan dengan keseimbangan prima dan lagi satu nanti kita akan kaji dari aspek keuntungan prima. Okey, sekarang kita akan fokus keseimbangan prima. Sebelum Miss teruskan, saya nak tanya, adakah anda masih ingat apa itu keseimbangan prima? Okey, dia merupakan satu keadaan di mana prima memperoleh keuntungan yang maksimum. Okey, ingat keseimbangan itu merujuk keuntungan yang maksimum. Dan ini sebenarnya kita boleh kaji melalui dua pendekatan, iaitu pendekatan TRTC dan lagi satu pendekatan adalah MRMC. Okey? Okey, sekarang kita cuba tengok keseimbangan prima melalui pendekatan TRTC. Juga sama, kita akan kaji melalui PPS, monopoli dan juga bermonopoli. Okey, bagi PPS ya, kita nampak kilo TR dia, kan tadi baru belajar kan, meningkat dengan kadar yang sama. Nampak ini TR dia. Okey, lepas tu TC, kita cuba tengok kilo TC. TC pada mulanya meningkat dengan kadar yang berkurang dan kemudian meningkat dengan kadar yang bertambah. Okey, dan beza positif yang paling besar itu sebenarnya merujuk keseimbangan prima. Sebab pada masa itu, prima memperoleh keuntungan yang maksimum. Okey, sekarang kita sambung dengan monopoli pula. Okey, cuba fikirkan, apakah bentuk bagi TR monopoli? Meningkat, capai maksimum, kemudian turun kan? Okey, so kita nampak TR dia meningkat, capai maksimum turun. Dan kilo TC dia sebenarnya adalah sama seperti tadi sahaja, di mana pada mula dia meningkat dengan kadar berkurang, kemudian meningkat dengan kadar yang bertambah. Dan lepas tu kita cari beza positif yang paling besar. Positif itu merujuk TR melebihi TC lah. Okey, so itu adalah merujuk keseimbangan prima yang juga bersamaan dengan keuntungan maksimum.
Okey, kita sambung dengan bermonopoli. Apakah bentuk TR bermonopoli ni? Ya, meningkat, capai maksimum, kemudian dia menurun kan? Ya, sama seperti monopoli sahaja. Kita cuba tengok kelok TC bagi bermonopoli. Ya, sama seperti tadi juga, anda boleh nampak kelok TC itu pada mulanya dia meningkat dengan kadar berkurang, kemudian dia meningkat dengan kadar bertambah. Okey, lepas tu kita akan cari beza positif yang paling besar itu menunjukkan firma memperoleh keuntungan yang maksimum, iaitu firma mencapai keseimbangan firma lah. Okey, jadi itu adalah pendekatan TRTC. Kita sambung keseimbangan firma melalui pendekatan MRMC pula. Okey, kita cuba tengok PPS ya. Cuba fikirkan, apakah bentuk MR bagi PPS? Ya, kan sama dengan AR sama dengan TT. Bersifat anjau sempurna kan? Okey. So, itulah kelok MR dia. Dan sekarang kita nak buat perbandingan dengan MC. Kan kita tengah kaji pendekatan MRMC kan? Okey, so inilah MC dia. Jadi keseimbangan firma tercapai pada titik E apabila MC bersilang dengan MR. So ingat, itu merupakan keseimbangan firma yang juga menunjukkan bahawa firma memperoleh keuntungan yang maksimum. Okey, sekarang kita tengok untuk monopoli pula. Monopoli, kelok AR dia sama dengan DD sama dengan P dan MR sentiasa kurang daripada AR. Selepas itu kita sediakan kelok MC. Keseimbangan firma tercapai pada titik E apabila kelok MC bersilang dengan kelok MR. Kita dapati bahawa kuantiti keseimbangan sama dengan 70 unit. Bagaimana pula dengan harga keseimbangan? 5 ke 11? Ya, ingat dia adalah 11 ya. Sebab harga itu kita cuba tengok kan P sama dengan AR sama dengan DD kan. So nak cari harga keseimbangan pastikan sentuh kelok AR. Okey, dan 5 ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada nilai MC itu sahaja. Okey. Okey, kita sambung dengan bermonopoli ataupun monopolistik. Juga sama, kelok AR dengan MR dia mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Lepas tu kita ada kelok MC dan keseimbangan firma bermonopoli tercapai pada titik E dan kita dapati pada masa itu kuantiti keseimbangan dia adalah 4 unit. Harga keseimbangan? Ya, 11.5 dan bukannya 7. Ingatlah. Okey, anda boleh nampak ya, sebenarnya kelok MC dekat sini dia adalah sama sahaja. Tak ada perubahan pun bagi ketiga-tiga pasaran tersebut. Okey, cuma beza dia adalah dari segi AR dengan MR. So ingat, bagi PPS, dia bersifat anjau sempurna. Bagi monopoli dengan bermonopoli, dia adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Cuma beza dia, yang ini adalah curam, iaitu tidak anjau. Yang ini adalah landai. Okey, di mana kita kata dia adalah bersifat anjau. Okey, itu adalah berkaitan dengan keseimbangan firma melalui pendekatan MRMC. Okey, kita sekarang akan sambung tentang keuntungan firma. Okey, sebagai peringatan, keuntungan firma yang kita tengah kaji ini merupakan jenis keuntungan yang diperoleh firma dalam jangka pendek. Okey, bagi ketiga-tiga pasaran itu, sebenarnya dia akan memperoleh untung lebih normal, untung normal dan juga untung kurang normal. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok setiap satu. Okey, yang pertama itu berkaitan dengan untung lebih normal, iaitu TR melebihi TC ataupun kita boleh kata AR melebihi AC. Dan kita akan kaji melalui PPS, monopoli dan juga bermonopoli. Okey? Seperti biasa, sebelum kita nak lakar untung lebih normal itu, pelajar sepatutnya sediakan keseimbangan firma di mana kelok MR bersilang dengan kelok MC kan? Lepas itu barulah kita akan lakar kelok AC. Okay, kita cuba tengok yang berkaitan dengan PPS. Okay, so kelok MR sudah ada, tadi sudah belajar kan? Lepas tu kita juga ada kelok MC dan keseimbangan dia tercapai pada titik E dekat sini. Okay, dan kita kata, apakah hubungan AR dengan AC kalau nak dapat untung lebih normal?
AR melebihi AC kan? So pelajar boleh nampak pada titik E ini adalah AR, ya AC kat bawah. So AR melebihi AC. Okey, dan kita dapati bahawa Prima ini memperoleh untung lebih normal kan? So sebanyak berapa tu? A, P, E, B. Okey, cuba Miss nak ingatkan pelajar lah. Okey, kesilapan yang sentiasa pelajar buat, pelajar akan tertarik pada titik minimum ini, kemudian dia buat total line sambung ke sebelah kiri. Ingat, jangan buat demikian. Okey, apa-apa pun kita kena balik kepada keseimbangan titik E sini dan buat total line sehingga kita sambung dengan AC. Barulah tepat jawapan kita. Okey. Okey, seterusnya kita sambung dengan monopoli. Juga sama, kita sediakan kilo AR, MR dengan MC dulu. Okey, so inilah titik keseimbangan dia, harga keseimbangan P. Lepas itu, kita nak lakau untung lebih normal kan? AR pada titik A, mana AC? Ya, pada titik B kat sini. Okey, so AR melebihi AC. Dan pastikan AC kamu sentuh MC itu kena jadi titik minimum ya. Okey, so dengan demikian kita dapati bahawa monopoli memperoleh untung lebih normal. Sebanyak berapa tu? C, P, A, B. Okey. Dan kemudian kita sambung dengan bermonopoli. Juga sama step dia di mana kita akan sediakan kilo AR, MR, lepas tu MC. Lepas itu barulah kita lakar kilo AC. Okey, so ini titik keseimbangan. AR kita adalah pada titik A dekat sini. Okey, dan AC kita ya pada titik B. So daripada raja ini kita dapati bahawa AR melebihi AC sebanyak C, P, A, B. Itu adalah untung lebih normal yang dinikmati oleh firma bermonopoli. Okey, itu adalah lakaran raja bagi untung lebih normal. Sekarang kita akan sambung dengan untung normal. Di mana kita kata pada masa itu TR sama dengan TC ataupun AR sama dengan AC. Okey. Kita akan sambung dengan PPS dulu. Selepas kita sediakan keseimbangan, pastikan AR sama dengan AC. Okey, AR kita ya yang ini, AC kita ya melalui titik sini. Okey, so kita dapati bahawa Prima memperoleh untung normal sebab AR sama dengan AC. Bagi monopoli, okey, AR kita adalah pada titik A sini dan AC dia. Semak semula, pastikan AC anda bertangen ataupun melalui titik A ini sahaja. Bahagian lain dia tak sentuh pun, nampak? Okey, sentuh MC sini titik minimum, kemudian dia naik semula. Okey, bagi bermonopoli pula, pastikan kilo AR dengan MR anda adalah lebih landai. Okey. Okay, kita cuba tengok AR dia adalah pada titik A dan apabila anda sediakan kilo AC itu, pastikan dia melalui titik A ataupun tangent pada bahagian sini, sentuh MC minimum dan kemudian dia meningkat semula. Okey, untuk maklumat pelajar, nak lakar kilo untung normal ini, terutamanya bagi monopoli dengan bermonopoli memang payah sikit. Jadi pelajar memang kena banyak kali praktis lah untuk pastikan anda dapat lakar kilo yang tepat. Okey. Seterusnya kita akan sambung dengan untung kurang normal di mana kita kata masa itu TR dia kurang daripada TC ataupun AR kurang daripada AC. Okey. Okey, kita cuba tengok PPS. Selepas kita sediakan keseimbangan Prima, pastikan AR kurang daripada AC. Okey, so AR kita ya pada titik sini, mana AC kita? Bagi dia naik, ya sentuh AC, inilah dia. Jadi untung kurang normal dia boleh ditunjukkan melalui P, X, Y, E. Okey, so itu untuk PPS. Bagi monopoli pula, selepas kita sediakan keseimbangan Prima, ya pada titik E sini, kita bagi dia naik, okey, sehingga sentuh AC. Jadi AC kita adalah pada titik X, AR kita pada titik A. So, AC adalah melebihi AR. Sebanyak berapa tu? P, Y, X, A. Jadi, firma memperoleh untung kurang normal. Okey. Bagi bermonopoli pula, okey, cuba biasa je kita dapati bahawa kilo AR dengan MR dia adalah lebih landai.
berbanding dengan monopoli ya. Okey, so sekarang kita cuba tengok AR dia adalah pada titik A, AC dia pada titik X kat sini. So AC melebihi AR, jadi kita dapati firma memperoleh untung kurang normal sebanyak PYXA. Okey, jadi itu adalah perbandingan lah bagi PPS monopoli dengan bermonopoli melalui untung kurang normal. Okey. Okey, dengan demikian selesailah perbincangan yang berkaitan dengan keseimbangan jangka pendek. Sekarang kita akan teruskan dengan keseimbangan jangka panjang. Okey? Keseimbangan jangka panjang. Kita akan kaji melalui proses keseimbangan iaitu penyesuaian dia, dan lagi satu adalah berkenaan dengan keadaan keseimbangan. Jadi sekarang marilah kita tengok yang berkaitan dengan proses keseimbangan penyesuaian. Okey, untuk proses keseimbangan penyesuaian ini ada dua aspek yang kita akan kaji. Yang pertama itu kita kata di mana firma berkenaan dia adalah memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Dan untuk yang ini kita akan kaji melalui PPS, monopoli dan juga bermonopoli. Okey? Okey, sebelum saya nak teruskan, Miss nak tanya dulu. PPS dalam jangka panjang memperoleh untung apa? Cuba fikirkan. Ya, untung normal kan? Sebab wujudnya kebebasan keluar masuk. Okey, bagaimana pula dengan monopoli? Dalam jangka panjang, monopoli memperoleh untung lebih normal akibat wujudnya sekatan, kan? Okey, bagaimana pula dengan bermonopoli? Apakah jenis keuntungan yang firma bermonopoli memperoleh dalam jangka panjang? Iaitu untung normal. Sebab wujudnya kebebasan keluar masuk. Sama seperti PPS kan? Jadi pelajar ingat untuk PPS dengan bermonopoli ini dalam jangka panjang memperoleh untung normal sahaja. Hanya monopoli ini berlainan sikit, dia adalah memperoleh untung lebih normal. Jadi sekarang kita akan fokus PPS, kita akan tengok proses penyesuaian dia di mana firma berkenaan dia adalah memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Okey, kita cuba tengok raja ini ya. Yang ini adalah pasaran, yang ini adalah berkenaan dengan firma. Jadi keseimbangan pasaran tercapai pada titik E apabila kilo D bersilang dengan kilo S, ini harga keseimbangan dan ini adalah kuantiti keseimbangan. So, kita kata peranan firma dalam PPS sebagai penerima harga kan? Maka dia akan terima harga yang telah ditetapkan di pasaran iaitu P0. Terbitlah kilo permintaan yang bersifat anjal sempurna. Okey, dan sekarang kita tengah kaji apa? Kita kata bahawa firma memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek kan? So, pastikan kita akan dapat untung lebih normal. Okey, so itu kilo MC dia. So, tengok keseimbangan firma tercapai pada titik E0 kat sini. AR dia. Okey, sini juga AR kosong. Mana AC dia? Pada titik B kat sini. Okey, jadi kita dapati pada tingkat keseimbangan yang asal itu, AR adalah melebihi AC. Jadi firma memperoleh untung lebih normal. Sebanyak berapa tu? P0, E0, B. Itu adalah untung lebih normal yang diperoleh. Untung lebih normal yang dinikmati ini sebenarnya dia akan menyebabkan firma lain masuk ke dalam pasaran. Kalau masuk ke dalam pasaran itu bermaksud penawaran akan bertambah. Kalau penawaran bertambah, kilo penawaran beralih ke sebelah, ke sebelah kanan dari S0 ke S1. Okey, maka kita wujudlah keseimbangan yang baharu, harga keseimbangan baharu dan kuantiti keseimbangan yang baharu. Okey, sekali lagi firma sebagai penerima harga, dia akan terima harga P1, terbitlah kelo permintaan yang bersifat anjal sempurna. Ingat, ini adalah kelo permintaan yang baharu. Jadi keseimbangan firma tercapai pada titik E1 apabila MC bersilang dengan MR dan kita pastikan bahawa kali ini firma mesti memperoleh untung normal sahaja. Di mana AR sama dengan AC. Okey, jadi AR kita adalah AR1
dan AC kita adalah SAC1. Yang ini. Okey, so AR sama dengan AC bermaksud dia dapat untung normal lah. Okey, dan macam mana kita tunjukkan yang ini adalah berkaitan dengan jangka panjang? Okey, pelajar boleh nampak kilo LAC dia bertanjung dengan SAC yang sedang menurun. Okey, tengok tak sentuh titik minimum SAC kosong. Turun lagi, okey, this is the minimum point dan kemudian dia meningkat semula. So itu LAC. Bagaimana pula dengan kilo LMC? Pastikan dia adalah melalui titik E1 sebab itu juga merupakan titik minimum LAC. Dan kemudian kilo LMC ini dia adalah lebih landai berbanding dengan SMC1. Okey, pelajar boleh nampak ini SMC1. Okey, LMC lebih landai. Itulah dia. Okey, so dapat terbitlah kilo LMC ini. Okey, dan seterusnya kita akan tengok proses penyesuaian bagi monopoli pula. Cuba ingat, kita tengah fokus di mana firma berkaitan memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek kan? Dan dalam jangka panjang nanti, monopoli akan memperoleh untung lebih normal juga. Okey, so sekarang pelajar boleh nampak ya, kita cuba fokus pada titik keseimbangan yang asal iaitu E0. Kita nak tengok hubungan antara AR dengan AC dulu. Okey, mana AR kita? Ya, pada titik A sini. Mana AC? Pada titik B. Kan sentuh AC kat sini kan, AC kosong. Okey, dengan demikian kita dapati bahawa AR adalah melebihi AC pada tingkat keseimbangan. Sebanyak berapa tu? C, P0, A, B. Itu adalah untung lebih normal yang diperoleh. Okey, dan selepas kita kata firma monopoli ini memperoleh untung lebih normal, sekarang dia akan buat penyesuaian. Penyesuaian apa? Penyesuaian terhadap logi. Dia akan pilih mana satu yang akan meminimumkan ataupun mengurangkan kos pengeluaran dia. Okey, dengan demikian wujudlah keseimbangan yang baru iaitu pada titik E1. Okey, apabila firma ini dia membuat ubah suai terhadap logi dia, kan kita kata saiz logi ini sebenarnya dia boleh diwakili oleh SAC kan? Okey, jadi kita boleh nampak ada SAC kosong, ada SAC 1 dekat sini. Okey, kita cuba tengok pada keseimbangan yang baharu iaitu E1. Kita cuba tentukan pada masa itu AR dia berapa. Okey, pelajar fokus ya, ini E1. AR dia, kita bagi dia naik sehingga sentuh AR. So this is the point. Kita dapati pada masa itu AR kita adalah pada titik X. Cuba tengok AC dia kat mana. Okey, keseimbangan E1 sana bagi dia naik sentuh SAC 1 itu pada titik Y. Dengan reti kata lain, kita dapati pada masa itu AR adalah melebihi AC. Kalau AR melebihi AC, menunjuk bahawa firma memperoleh untung lebih normal. Sebanyak berapa tu? Z, P1, X, Y. Okey, dan pelajar boleh dapati bahawa kan ini adalah berkaitan dengan jangka panjang kan? Pastikan kita sediakan kilo LAC dengan LMC juga. Okey, LAC kita yang berwarna biru ini, so pelajar boleh nampak LAC kita mesti melalui titik B dan juga melalui titik Y. Okey, ataupun tangent pada SAC yang sedang menurun. Okey, so kita nampak kilo LAC kita melalui titik B, melalui titik Y. Okey, turun. Lepas itu, capai titik minimum dan kemudian dia meningkat semula. Okey, itu adalah berkenaan dengan LAC. Bagaimana pula dengan LMC? Pastikan LMC yang anda sediakan itu melalui titik keseimbangan firma iaitu E0, E1, kemudian dia turun lagi. Lepas tu apabila dia meningkat itu, dia kena melalui titik minimum LAC. Okey? Maka selesailah bagi monopoli ini sebab kita dapat buktikan bahawa dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang, monopoli ini tetap dapat untung lebih normal. Dan sekali lagi saya ingatkan, pastikan untung lebih normal baharu yang diperoleh ini adalah lebih besar daripada yang sebelumnya. Okey? Okey. Seterusnya kita akan sambung berkenaan dengan bermonopoli iaitu monopolistik. Okey, sebelum diteruskan, jangka pendek kita tengah kaji dia dapat untung lebih normal kan? Jangka panjang dia dapat untung normal akibat kebebasan keluar masuk firma.
Okey, kita cuba tengok dalam jangka pendek, kita akan fokus yang E kosong punya, iaitu keseimbangan asal, dan pastikan pada masa itu AR dia adalah melebihi AC. Okey, kita cuba tengok mana AR dia, AR yang asal, ya pada titik A dekat sini. Lepas tu kita cuba tengok AC. Ya, sentuh AC pada titik B. So, kita dapati AR melebihi AC, maka firma memperoleh untung lebih normal. Sebanyak berapa tu? P kosong, A, B, Y. Itu adalah untung lebih normal yang diperoleh. Okey, sekarang kita dapati bahawa firma memperoleh untung lebih normal. Dan untung lebih normal ini sebenarnya dia akan menarik firma lain masuk ke dalam pasaran. Okey, pelajar cuba fikirkan. Dari segi permintaan firma bagi sesebuah firma itu, dia akan bertambah ke berkurang? Ya, kalau firma lain masuk, permintaan firma mestilah berkurang. Dengan demikian, kilo permintaan firma akan beralih ke sebelah kiri. Okey, maka kita dapati bahawa kilo AR kita akan beralih ke kiri, iaitu dari AR0 ke AR1. Begitu juga dengan kilo MR, dia juga beralih ke sebelah kiri, iaitu beralih dari MR0 ke MR1. Okey, dan sekarang kita akan fokus keseimbangan firma yang baharu, iaitu E1. Dan pastikan sekarang dia hanya memperoleh untung normal sahaja. Okey, so sekarang kita fokus titik E1 ini. Okey, Miss telah guna dotted line yang berwarna biru, jadi anda fokus yang berwarna biru sahaja. Okey, kita cuba tengok E1 sini bagi dia naik sehingga sentuh AR1. Okey, naik sentuh AR1, ya, iaitu pada titik X. Cuba tengok, adakah AC kita melalui titik X sini? Ya, ada melalui, kan ini AC kan? Yes, melalui ataupun bertangent. Okey, pada bahagian sini. Okey, dengan reti kata lain, AR adalah sama dengan AC. Kalau AR sama dengan AC, dia adalah memperoleh, ya, untung normal. Okey, maka kita berjayalah tunjukkan bahawa firma bermonopoli ini memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek dan kemudian memperoleh untung normal dalam jangka panjang. Tapi cuma sekarang Miss nak tanya, macam mana kita nak buktikan dia adalah jangka panjang? Ya, sila pastikan kilo AC dengan MC yang anda sediakan itu adalah LMC dan juga LAC. Okey? So, itu adalah penyesuaian firma di mana kita kata firma berkenaan memperoleh untung lebih normal dalam jangka pendek. Okey? Dan sekarang kita akan tengok penyesuaian dia, proses keseimbangan iaitu penyesuaian di mana kita kata firma memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek. Untuk perkara ini, kita hanya akan kaji PPS dengan bermonopoli sahaja. Okay, so sekarang marilah kita fokus tentang PPS dulu ya. So ingat, PPS dalam jangka panjang memperoleh untung normal akibat kebebasan keluar masuk firma kan. Okay, so sekarang kita cuba tengok raja yang disediakan. So ini keseimbangan firma yang asal E0 lah. So firma sebagai pengambil harga, ambil harga P0. Okay, dan sekarang kita nak buktikan bahawa firma memperoleh untung kurang normal. Okay, so sekarang kita cek. Kita bagi dia naik sehingga sentuh AC. Jadi kita dapati bahawa untung kurang normal firma boleh ditunjukkan melalui kawasan. Okey, so inilah dia ya, begitu besar. Okey, iaitu P0, A, B, E0. So itu adalah untung kurang normal yang diperoleh firma. Sebab ini kan AC dia kan? Mana AR dia? AR kita fokus yang asal punya, AR0. So, AC, AR. AR kurang daripada AC. Okey, jadi untung kurang normal. Perkara ini menyebabkan firma akan keluar daripada pasaran. Kalau firma keluar daripada pasaran, dari segi penawaran macam mana? Ya, berkurang. Kalau berkurang itu bermaksud kilo penawaran akan beralih ke sebelah, ya ke sebelah kiri lah. Dan kita akan dapat keseimbangan pasaran yang baharu dan wujudnya harga keseimbangan baharu dan kuantiti keseimbangan baharu. So, untuk harga keseimbangan yang baharu ini menyebabkan firma sebagai pengambil harga kan? Okey, so dapatlah kilo permintaan baharu yang bersifat anjal sempurna dan sekarang pastikan AR kita kena sama dengan AC.
Sebab kan kita kata dalam jangka panjang, firma memperoleh untung normal kan? Okey, so sekarang pelajar nampak kat sini ya. AR kita, AR1, ya titik E1 kat sini. Mana AC kita? Ya, AC1. So, AC sama dengan AR pada point ini. Okey, so menunjukkan bahawa firma tapak untung normal lah. Dan lagi satu perkara, sebab ini adalah berkaitan dengan jangka panjang kan? Okey, kita nampak ini LAC, sentuh SAC minimum, sentuh SAC 1 ini dia akan jadi minimum point ya. Lepas tu dia meningkat. Dan pastikan apabila dia meningkat itu, dia adalah pertangent dengan SAC kosong yang sedang meningkat. Okey, kemudian kita akan sediakan kilo LMC juga. Dan ingat, kilo LMC itu sentiasa lebih landai berbanding dengan SMC yang baharu. Okey, so ini SMC 1. Dia adalah lebih landai. Kalau lebih landai itu bermaksud sebelum titik E1, LMC akan berada di depan dia. Dan selepas titik E1, LMC akan berada di belakang SMC 1 ini. Okey, jadi selesailah bagi PPS. Okey, sekarang kita akan fokus berkaitan dengan bermonopoli, iaitu monopolistik. Cuba fikirkan dalam jangka panjang. Bermonopoli memperoleh untung normal kan? Okey, tetapi sekarang isu kita tengah kaji di mana firma bermonopoli memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek. Okey, kita fokus keseimbangan yang asal dulu iaitu E0. Tentukan hubungan antara AR dengan AC dan pastikan AR kurang daripada AC. So, pada titik E0 kat sini, mana AR kita? So, AR kita fokus AR yang asal iaitu AR kosong. Yes, this is the point iaitu pada titik A. Dan mana AC kita? Bagi dia naik lagi. Inilah AC kita iaitu pada titik B. Okey, so kita dapati bahawa sekarang firma memperoleh untung kurang normal. Sebanyak berapa tu? P kosong, C, B, A. Sebab AC melebihi AR pada masa itu. Okey, seterusnya, apabila firma memperoleh untung kurang normal, dia akan menyebabkan firma keluar daripada pasaran. Kalau firma keluar daripada pasaran, dari segi permintaan bagi firma tertentu, dia akan bertambah kan? Permintaan firma yang bertambah ini menyebabkan kilo permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Okey, iaitu dari kilo AR0 ke AR1. Okey, bukan saja kilo AR yang akan beralih, begitu juga dengan kilo MR. Okey, so wujudnya peralihan kilo ke sebelah kanan. Dan sekarang kita cuba tengok, kan tadi sudah beritahu, kita dapat untung normal dalam jangka panjang kan? So, pastikan AR sama dengan AC pada keseimbangan yang baharu. So, ini keseimbangan baharu pada titik E1. Cuba fokus kelok yang berwarna biru itu, pastikan AR sama dengan AC. Okey, so kita fokus AR1. Bagi dia naik, sentuh kelok AR1 pada titik S ini. Dan cuba semak, adakah AC melalui titik X tersebut ataupun pertangent dengan dia? Pertangent dengan dia. Okey, so dekat sini kita dapati bahawa AR adalah sama dengan AC. Dengan reti kata lain, firma bermonopoli ini adalah memperoleh untung normal dalam jangka panjang. Macam mana kita nak buktikan ini adalah berlaku dalam jangka panjang? Pastikan MC dengan AC anda dilabelkan dengan huruf L, which is stand for long. Okay, LMC dengan LAC. Okay, jadi selesailah perbincangan kita yang kaji berkaitan dengan penyesuaian firma. Yang ini adalah di mana firma berkenaan memperoleh untung kurang normal dalam jangka pendek. Okay. Seterusnya kita akan sambung dengan keadaan keseimbangan. Okay, bagi keadaan keseimbangan ini, kita nak kaji dalam jangka panjangnya, ingat. Okay, dan kita akan kaji melalui PPS, monopoli dan juga bermonopoli. Okay, sebelum kita teruskan, Miss nak buat ulang kaji sikit dulu. Okay, bagaimana jangka panjang ini diperoleh? Asal dia daripada jangka pendek kan? So, bermaksud kelok jangka panjang yang macam tadi kita bincang, kan ada LAC, ada LMC kan? Selain daripada jangka panjang punya, kita kena tunjuk jangka pendek punya juga.
iaitu SAC dan SMC sekali. Okey, so pastikan nanti tak kisah ke PPS ke, monopoli ke, bermonopoli, mesti ada 4 kilo ini. LMC, LAC, SMC, SAC. Okey, so sekarang kita cuba tengok lakaran kilo bagi PPS dulu. Okey, so untuk PPS ya, kita cuba tengok. So ini paksi Y, ini paksi S ya. Jadi kilo permintaan prima bersifat anjang sempurna. Okey, lepas tu MC bersilang dengan MR kan. So tengok kilo MC yang berwarna merah ini. Okey, so ini titik keseimbangan, output keseimbangan, harga keseimbangan dan jangka panjang. Kan saya kata PPS memperoleh untung normal akibat kebebasan keluar masuk kan. So untung normal itu merujuk AR sama dengan AC. Okey, so tengok LAC kita sama dengan AR melalui titik E sini. Kemudian dia meningkat semula. Okey, so LMC, LAC sudah ada. Bagi SAC pun sama. Dia adalah lebih kecil. Okey, berbanding dengan LAC. So nampak kilo yang berwarna biru ini. Okey, dan kemudian SMC. Ingat, SMC sentiasa lebih curam berbanding dengan LMC. Okey, dia lebih curam lah, dia tidak anjang. Okey, kalau curam itu bermaksud sebelum titik E, okey, SMC akan berada di belakang LMC dan selepas titik E, SMC itu akan berada di depan LMC. Okey. Okey, kita sambung monopoli. Monopoli dalam jangka panjang memperoleh untung lebih normal akibat sekatan kan. Okey, sekarang kita cuba tengok. Kita ada kilo AR, kita ada kilo MR dan kita cuba tengok kilo LMC kita yang berwarna hijau ni. Okey, pastikan dia melalui titik E dan SMC juga kena melalui titik E kat sini. Okey, pastikan SMC dia adalah lebih curam berbanding dengan LMC. LMC adalah lebih landai. Okey, kita sambung. Bagi dia naik, okey, ini adalah AR. AR kita adalah pada titik A. Dan pastikan pada masa itu, AR kita mesti melebihi AC. Sebab nak dapat untung lebih normal kan? Okey, check. AR, mana AC? Ya, pada titik B sini. So, anda boleh nampak kilo SAC dia melalui titik B kat sini. Sentuh MC minimum ya, kemudian meningkat. Dan bagi kilo LAC pun sama. Dia akan bertangent dengan kilo SAC yang sedang menurun. Dan check, pastikan dia melalui titik B ini. Okey, so turun, capai minimum sebab bersilang dengan LMC. Dan kemudian meningkat semula. Okey, daripada raja ini, kita dapati bahawa prima monopoli memperoleh untung lebih normal. Sebanyak berapa tu? CPAB. Okey, so ingat itu adalah untung lebih normal yang diperoleh bagi firma monopoli dalam jangka panjang. Okey, kita sambung berkenaan dengan bermonopoli iaitu monopolistik. Dalam jangka panjang memperoleh untung normal akibat kebebasan keluar masuk kan? Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Okey, kita ada kilo AR dan kita juga ada kilo MR. Pastikan keseimbangan rumah tercapai apabila MC bersilang dengan MR kan? Okey, ya melalui titik E sini. Kan ini MR? So MC, LMC, ya LMC melalui titik E sini. Dan jangan lupa kena lakar kilo SMC juga melalui titik E kat sini. Dan SMC ini sentiasa lebih curam. Okey, pastikan sekarang prima tersebut adalah memperoleh untung normal pada tingkat keseimbangan. Dengan reti kata lain, pada masa itu AR sama dengan AC. Okey, so pelajar boleh nampak kita naik kat sini. So titik yang berwarna merah ini merujukkan AR dan kita akan pastikan bahawa AC juga akan melalui titik tersebut ataupun bertangent dengan dia. Okey, so turun, sentuh MC minimum dan kemudian dia meningkat. Okey, itu adalah bagi SAC. Bagaimana pula dengan LAC? Juga sama, dia turun. Dan dia tangent dengan SAC yang sedang menurun iaitu melalui titik sini. Okey, lepas tu sentuh LMC, dia akan jadi titik minimum. Dan kemudian kilo LAC akan meningkat. Okey, jadi seperti apa yang Miss bagi tahu tadi, nak tunjuk keseimbangan dalam jangka panjang, pastikan anda ada tunjuk LMC, LAC, SMC dengan SAC sekali, barulah tepat raja anda. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkenaan dengan pembentukan kilo permintaan prima.
Hasil prima, keseimbangan jangka pendek serta keseimbangan jangka panjang melalui perbandingan yang dibuat antara PPS, monopoli dan juga bermonopoli. Okey, sebenarnya selain daripada itu, ada juga kilok-kilok yang berkaitan. Di mana kita kata yang itu, sebenarnya kita tidak dapat membuat perbandingan punya. Kita hanya akan fokus bagi struktur pasaran tertentu sahaja. Okey, contohnya, kita cuba tengok yang ini hanya pasaran persaingan sempurna sahaja, iaitu PPS. Okey, kelok yang kita akan kaji nanti adalah berkaitan dengan titik penutupan prima. Dan selain daripada itu, kita juga ada kelok penawaran. Okey, berkenaan dengan titik penutupan prima. Okey, dia sebenarnya ada 3 situasi ya, di mana kita kata ada teruskan operasi, AR melebihi ABC. Yang kedua itu kita kata bahawa prima tersebut telah capai titik tutup prima, AR sama dengan ABC. Dan lagi satu adalah berhenti operasi, di mana kita kata AR kurang daripada ABC. Okey, cuma Miss nak beritahu, berkaitan dengan titik penutupan prima ini, sebenarnya pada masa itu, prima telah mengalami untung kurang normal. Barulah prima akan cuba mempertimbangkan sama ada dia nak teruskan operasi ke ataupun dia berhenti operasi. Bagi prima yang memperoleh untung lebih normal ataupun untung normal, memang dia tak akan wujud bahagian ini pun sebab dia akan teruskan operasi sahaja. Prima hanya akan fikir berkenaan dengan isu ini apabila dia memperoleh untung kurang normal. Dengan reti kata lain, kelok yang kita kaji nanti, semua adalah berkenaan dengan di mana prima adalah memperoleh untung kurang normal. Okey? Okey, so sekarang marilah kita fokus yang berkaitan dengan teruskan operasi dulu ya. Okey, kita dapati bahawa prima akan memperoleh untung kurang normal kan? Kita check dulu. So, di sepanjang keseimbangan ini titik keseimbangan, AR kita pada titik E ini juga, mana AC? Ya, sentuh AC. AC adalah pada titik B. Dengan reti kata lain, kita kata bahawa prima memperoleh untung kurang normal. Sebanyak berapa tu? P, A, B, E1. Okey, dan sekarang kita kata kalau prima nak teruskan operasi, kan AR melebihi ABC kan? Okey, AR kita pada titik E1 sini, mana ABC kita? Turun, okey, sentuh kilo ABC. So, pada titik Y. So, itu adalah ABC. Okey, dan sekarang Miss nak ingatkan jangan tertarik dengan titik minimum ini apa-apa pun balik kepada keseimbangan. Okey, jadi kita dapati bahawa AR adalah melebihi ABC pada tingkat keseimbangan. Dengan reti kata lain, kita kata bahawa jumlah hasil yang diperoleh prima ini sebenarnya dia boleh membayar semua kos berubah. Okey, maka dia akan teruskan operasi. Itu sebenarnya merupakan keadaan pertama yang Miss bagi tahu. Okey, kita banding antara TR dengan TVC. Selain daripada keadaan ini, ada lagi satu keadaan di mana kita akan buat perbandingan antara untung yang diperoleh dengan kos tetap. Untuk bahagian itu, pastikan anda tengok semula video instructional yang Miss telah hasilkan sebagai ulang kaji. Okey? Okey, jadi sekarang kita akan masuk berkaitan dengan titik tutup. Okey, pastikan kita dapat untung kurang normal dulu. So, ini adalah AR. Ini adalah AC. Untung kurang normal dia adalah P, A, B, E. Okey, kalau titik tutup prima itu AR sama dengan ABC kan? So, AR sama dengan ABC. Ya, ABC kita juga melalui titik ini. Okey, maka kita kata bahawa prima telah mencapai titik tutup prima lah sebab AR sama dengan ABC. Okey, apa maksud titik tutup prima dekat sini? Kita kata sebenarnya prima ini dia nak teruskan operasi pun boleh ataupun dia berhenti operasi pun boleh. Okey, sebab kos yang ditanggung adalah sama. Ataupun kita kata sebab jumlah hasil yang diperoleh ini dia boleh membayar semua jumlah kos berubah dia. Okey, dengan demikian kita kata prima itu boleh buat keputusan sendirilah. Tetapi apa-apa pun kita sebenarnya akan galakkan prima itu teruskan operasi berbanding dengan berhenti. Sebab ya kita nak jaga nama baik syarikat. Lagi, cuba fikirkan. Ya, kan prima itu ada pelanggan kan? Kita nak kekalkan pelanggan yang sedia ada.
Okey, selain daripada itu kita ada pekerja kan? Kita nak kekalkan pekerja yang mahir ini dan sebagainya. Okey, so itu berkaitan dengan titik tutup firma. Okey, kita sambung kes yang ketiga iaitu berhenti operasi. Cek dulu pastikan firma dapat untung kurang normal. Okey, so ini adalah AR. AC dia pada titik B sini di mana kita kata AR kurang daripada AC. Maka firma memperoleh untung kurang normal kan? Sebanyak berapa tu? P, A, B, E. Itu adalah untung kurang normal yang diperoleh. Okey, dan selepas itu kita nak tentukan hubungan antara AR dengan ABC. Okey, so AR kita pada titik E sini ya. Tengok ABC. Bagi dia naik sehingga sentuh ABC pada titik Y ini. Dan kita dapati bahawa AR kurang daripada ABC. So, bermaksud jumlah hasil yang diperoleh bagi firma ini sebenarnya dia tidak dapat menampung semua jumlah kos berubah. Maka, firma terpaksalah berhenti operasi. Okey, ingat apa yang Miss bincang dekat sini, saya hanya bincang melalui TR dengan TBC sahaja. Ada satu lagi keadaan yang kita boleh kaji di mana kita buat perbandingan antara kos yang perlu ditanggung oleh firma kalau dia teruskan operasi dan kos yang perlu ditanggung oleh firma kalau dia berhenti operasi. Yang itu sebenarnya ada kaitan dengan untung kurang normal yang diperoleh dengan kos tetap. Kalau sudah lupa, ingat tengok semula video Miss. Okey? Okey, jadi selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan titik penutupan firma ini dan seterusnya kita akan fokus tentang kelok penawaran. Okey? Berkenaan dengan kelok penawaran ini, kita akan kaji melalui kelok penawaran pasaran dan lagi satu adalah kelok penawaran firma. Okey? Untuk maklumat pelajar berkenaan dengan kelok penawaran pasaran ini, sebenarnya pelajar pun sudah pelajari masa bab 2. Ini sebagai ulang kaji sahaja. Okey, kita cuba tengok. Okey, kelok penawaran pasaran yang ini, SP, macam mana diperoleh? Dia merupakan gabungan kelok penawaran firma. Okey, so kita tambah pada tingkah harga pertama, kita cuba tengok. Okey, kuantiti ditawar dia 35 unit dan pada tingkah harga yang sama, kuantiti ditawar dia 30 unit. Maka pada tingkah harga RM1, penawaran pasaran adalah sama dengan 65 unit. Kelok penawaran pasaran ini adalah diperoleh dengan menggabungkan kelok penawaran firma secara mendata. Ingat, secara mendata itu adalah kata kunci dia. Okey, so itu adalah kelok penawaran pasaran. Dan sekarang kita akan sambung dengan kelok penawaran firma. Ingat, firma yang kita tengah kaji ini adalah berkaitan dengan PPS. Okey, kita cuba tengok apa yang Miss nak simpulkan dekat sini. Sebenarnya kelok penawaran firma dia adalah merujuk kelok MC. Ada nampak kelok yang berwarna biru tu, yang ini dengan yang ini. Okey, so ingat MC itu sebenarnya merujuk kelok penawaran. Okey, saya nak pelajar cuba tengok pada tingkat harga P4. Okey, kita dapati pada masa itu AR kita adalah AR4. Mana AC kita? Okey, pelajar rujuk pada titik keseimbangan E4 bagi dia naik sehingga sentuh ABC. Kan sini kan? Okey, pada tingkah harga P4 itu, kita dapati bahawa ABC adalah melebihi AR. Kalau ikut apa yang anda telah belajar tadi, kan kita kata firma akan berhenti operasi kan? Sebab AR kurang daripada ABC. Kalau berhenti operasi, ada output yang dihasilkan ke? Tak ada. Dan cuba tengok pada tingkat harga P4 ini memang tiada output yang dihasilkan. Bermaksud firma tidak menawarkan apa-apa pun. Okey? Tetapi kita cuba tengok pada tingkat harga P3. Kita dapati pada masa itu E3 dan kita kata AR3 sama dengan ABC kan? Kan ABC juga melalui titik sini. Itu merupakan titik minimum ABC, betul tak? Okey, kan tadi kita kata AR sama dengan ABC. Kalau AR sama dengan ABC, bermaksud firma telah mencapai titik tutup firma. Kan tadi Miss beritahu, kita akan galakkan firma tersebut teruskan operasi kan? Sebab nak jaga nama baik dan seterusnya. Kalau teruskan operasi, dengan reti kata lain, ada output yang dihasilkan. Okey, kita nampak. Okey, so ini E3, ada output yang dihasilkan, iaitu Q3. Okey,
Bermaksud apa yang Miss nak sampaikan dekat sini, ingat kelok penawaran prima itu sebenarnya merupakan kelok MC di mana dia mesti berada pada titik minimum ABC yang ini. Okey, dia mesti mula pada point ini. Lepas tu yang meningkatlah yang seterusnya. Okey, saya ulang. Kelok penawaran itu adalah kelok MC yang berada pada titik minimum ABC. Sebab kalau kurang daripada titik minimum ABC itu, firma akan berhenti operasi. Maksudnya tiada output yang dihasilkan oleh firma berkaitan. Okey? So itu adalah berkenaan dengan kelok penawaran firma. Setelah selesai berbincang dengan PPS, sekarang kita akan fokus dengan monopoli pula. Okey, bagi monopoli, struktur pasaran ini terdapat juga kelok-kelok yang berkaitan. Okey, kita cuba tengok ya. Yang pertama itu adalah membuat perbandingan dengan PPS. Dan lagi satu adalah berkaitan dengan dasar kawalan harga. Okey, so sekarang marilah kita fokus tentang banding dengan PPS. PPS versus monopoli. Okey, sebelum Miss teruskan, Miss nak tanya sikit dulu. Dalam jangka panjang, PPS memperoleh untung apa? Ya, untung normal. Bagaimana pula dengan monopoli? Ya, monopoli dalam jangka panjang memperoleh untung lebih normal. So, pastikan nanti kelok yang kita tunjukkan itu, monopoli adalah memperoleh untung lebih normal dan PPS adalah memperoleh untung normal sahaja. Okey? Dan kita akan gabungkan kedua-dua pasaran ini dalam satu raja. Okey, lagi satu perkara yang Miss nak highlight sikit. Pasaran monopoli dengan firma monopoli sebenarnya adalah sama. Sebab dalam pasaran monopoli, hanya ada satu firma monopoli sahaja. So, tak kisah nanti saya guna perkataan firma monopoli ke ataupun pasaran monopoli, dia memberi maksud yang sama sahaja. Kalau pasaran persaingan sempurna, PPS itu berlainan. Yang kita kaji ini adalah pasaran dan bukannya firma. Ingatlah. Okey, sekarang kita akan cuba tengok dari segi lakaran raja dia. Okey, tengok yang monopoli punya dulu. So, ini kelok AR lah. Sama dengan DD, sama dengan P. Dan kita juga ada kelok MR. Lepas tu keseimbangan tercapai apabila MC sama dengan MR kan? Okey, so pastikan kelok MC yang kita sediakan itu adalah LMC. Sebab dia menunjukkan jangka panjang. Okey, so ini titik keseimbangan dia EM. Okey, harga keseimbangan PM dan kuantiti keseimbangan dia adalah QM. Dan pada point ini kita nampak AR kita adalah pada titik A dekat sini. Cari mana AC kita? Ya, pada titik B. Dan pastikan pada masa itu kan saya kata firma monopoli memperoleh untung lebih normal kan? So, AR melebihi AC. Untung lebih normal itu sebanyak berapa? C, PM, A, B. Itu adalah untung lebih normal yang diperoleh. Okey, jadi sekarang kita nak buat perbandingan dengan PPS ya. Okey, untuk maklumat pelajar, PPS yang kita kaji ini adalah pasaran. Okey, tengok raja sebelah sini. Ini adalah PPS ini adalah pasaran, yang ini adalah firma. So ingat, yang kita kaji bukan firma dalam pasaran persaingan sempurna, kita tengah kaji pasaran monopoli dengan pasaran persaingan sempurna, yang kelok sebelah sini. So kita ada kelok D dan kita juga ada kelok S. Lepas tu keseimbangan, harga keseimbangan dan juga kuantiti keseimbangan. Bermaksud dekat raja sini, kita nak cari kelok permintaan dan kelok penawaran. So, kelok permintaan kita akan ambil yang monopoli punya, yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan, sama dengan bentuk ini. Dan kelok penawaran S ini, kan tadi sudah belajar, kelok MC itu merunjukkan kelok penawaran kan sebenarnya. Okey, jadi kita akan gunalah kelok MC ini sebagai kelok S. Okey, so DD bersilang dengan SS. So, titik ES ini dia titik keseimbangan. Okey, dan harga keseimbangan kan kita buat dotted line kan? So, pelajar pun buat dotted line. So, PS. Lepas tu ada kuantiti keseimbangan ini adalah QS. Okey, cuma Miss nak highlight sikit, ada buku rujukan, dekat sini dia bukan guna dotted line. Dia guna straight line punya yang sama seperti ini. Okey, so salah ya yang itu. So, apa yang Miss nak ingatkan anda, sebab kita tengah kaji berkaitan dengan pasaran, pastikan P yang anda tunjukkan ini adalah menggunakan dotted line. Okey, ingatlah itu sangat penting. Okey, dan seterusnya, kan kita kata dalam jangka panjang, PPS memperoleh untung normal kan? So, apakah hubungan antara AR dengan AC?
Ya, AR sama dengan AC. So, mana AR kita? Ya, kilo ini. AC? Ya, AC juga melalui titik sini. Sebab ini merupakan titik minimum AC. Tengok MC melalui dia. Okey, jadi AR sama dengan AC dan membuktikanlah bahawa firma memperoleh untung normal sahaja. Okey, sekarang kalau kita nak buat perbandingan antara kedua-dua pasaran ini, kita boleh dapati bahawa harga monopoli adalah lagi tinggi berbanding dengan harga PPS. Okey, lepas tu kuantiti yang dihasilkan bagi PPS adalah lagi banyak berbanding dengan monopoli. Dan monopoli dalam jangka panjang memperoleh untung lebih normal CPNAB akibat wujud sekatan dan PPS hanya memperoleh untung normal sahaja dalam jangka panjang. Okey, kenapa? Ya, akibat kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh kaji melalui kecekapan peruntukan dan juga kecekapan pengeluaran. Okey, cuba fikirkan apakah syarat kecekapan peruntukan. P sama dengan MC. Okey, kita cuba tengok monopoli dulu ya. Mana P dia? Ya, sini PM. Mana MC? Ya, bawah sini. Apakah hubungan antara PM dengan MC? P lebih besar daripada MC. Adakah dia capai kecekapan peruntukan? Ya, tidak. Bagaimana pula dengan PPS? Cari harga dia PS. Ya, sini. Mana MC? Ya, poin yang sama. Dengan reti kata lain, PPS mencapai kecekapan peruntukan sebab P sama dengan MC, iaitu PS sama dengan LMC lah. Okey, selain daripada kecekapan peruntukan, kita juga ada kecekapan pengeluaran. Apakah syarat kecekapan pengeluaran? Di mana kita kata firma beroperasi pada AC yang minimum. Okey, kita cuba tengok monopoli dulu. Tengok dari segi kuantiti dia. Tengok QM. Bagi dia naik sehingga sentuh AC. Ya, sentuh pada titik B sini. Cuba tengok, adakah titik B itu merupakan titik minimum LAC? Bukan kan? Masa itu LAC sedang menurun. Dengan reti kata lain, firma monopoli tidak mencapai kecekapan pengeluaran kerana beroperasi pada LAC yang sedang menurun. Okey, bagaimana pula dengan PPS? Tengok QS dia. Bagi dia naik sehingga sentuh AC, adakah itu titik minimum AC? Ya, dengan reti kata lain, kita kata bahawa PPS mencapai kecekapan pengeluaran kerana beroperasi pada LAC yang minimum. Okey, so itu adalah beberapa aspek lah yang kita boleh kaji, iaitu melalui harga keseimbangan, kuantiti keseimbangan, dari segi keuntungan, kecekapan peruntukan dan yang terakhir itu adalah kecekapan pengeluaran. Okey? Okey, seterusnya kita akan sambung berkaitan dengan dasar kawalan harga. Okey, untuk maklumat pelajar, dasar kawalan harga ini sebenarnya merujuk harga yang ditetapkan oleh firma monopoli ini agak tinggi dan dia adalah membebankan pengguna. Maka sekarang kerajaan akan campur tangan melalui dasar kawalan harga ini. Dengan reti kata lain, selepas pelaksanaan dasar kawalan harga ini, kita akan dapati harga dia adalah lebih rendah berbanding dengan harga yang sebelum dia. Okey, so itu adalah kesan yang kita nak kaji tadi. Okey, dan untuk maklumat pelajar, dasar kawalan harga ini kita terdiri daripada dua ya, ingat. Satu, P sama dengan AC dan lagi satu, P sama dengan MC. Okey? Okey, berkenaan dengan dasar kawalan harga, ya P sama dengan AC dan P sama dengan MC. Kita cuba tengok yang ini dulu. Ini merupakan raja keseimbangan bagi firma monopoli yang ada AR dan juga ada MR. Okey, so keseimbangan pada titik E apabila kilo MC bersilang dengan kilo MR. Harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. Okey, so harga dia adalah pada P kosong lah. Dan sekarang kerajaan campur tangan dengan melaksanakan dasar kawalan harga di mana P sama dengan AC. Okey, P ini kan kita kata P sama dengan AR kan. So, sila fokus kilo AR kita, cari satu titik di mana dia adalah sama ataupun bersilang dengan AC. Okey? Yes, titik X. Kan AC melalui titik ini juga kan? Okey, jadi harga dia kat mana? P.
sama dengan AR. So terus buat dotted line tarik ke sebelah kiri. Itu akan jadi harga yang baru. Dan kuantiti dia turun bawah saja, so kuantiti dia pun bertambah. Okey, dengan reti kata lain, kita dapati bahawa selepas pelaksanaan dasar kawalan harga ini di mana P sama dengan AC, harga dia sudah menurun dari P0 ke P1. Okey, so itu adalah kawalan harga yang pertama. Sekarang kita akan fokus kawalan harga yang kedua di mana P sama dengan MC. Juga sama, kita akan sediakan raja keseimbangan bagi firma monopoli dulu. Tentukan harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan. So, fokus kilo AR kita. Cari satu titik di mana dia persilang dengan MC. Ya, pada titik Y dekat sini. Okey, so bermaksud nak cari harga dia, kita buat dotted line tarik ke sebelah kiri. Itu akan jadi harga yang baru, iaitu P1. Dan kuantiti terus tarik ke bawah saja jadi Q1. So daripada sini kita dapati selepas pelaksanaan dasar kawalan harga di mana P sama dengan MC, okay, so harga dia juga menurun dari P0 ke P1. Yang ini pun sama. Okay, dan tujuan kerajaan melaksanakan dasar kawalan harga ini, ingat apakah motif kerajaan? Ya, nak jaga kebajikan kan? So, selepas pelaksanaan dasar kawalan harga ini, kita dapati harga dia sudah menurun. Dia sebenarnya mengurangkan bebanan pengguna. Okey, dengan erti kata lain, dia dapat menjaga kebajikan pengguna. Okey, bukan saja dari segi harga. Kuantiti dia anda boleh nampak, kuantiti dia pun telah bertambah. Dari Q0 ke Q1. Okey, dengan demikian selesailah ulang kaji kilo bagi bab 6 struktur pasaran. Pastikan lepas ni anda praktis langkah kilo ini ya, sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali. Okey, jadi agak berharaplah video ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi, terutamanya dalam tempoh ulang kaji ini. Okey, dan jikalau anda rasa video ini adalah memanfaatkan anda dan banyak membantu anda, jangan lupa like dan sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Dan bagi sesiapa yang masih belum subscribe channel Miss, ingat, klik subscribe, okay? Sebagai tanda penghargaan anda. Dan kita jumpa lagi ya. Bye-bye and good luck for your PSPN. Okay? See you.